dalam hidup kita ni, kita kena penting, yang paling utama pada kita jaga solat. Jaga solat ni kena jaga pada diri kita. Jaga solat artinya jaga Allah. Orang yang tinggalkan solat artinya dia tinggalkan Allah dalam diri dia. Itu cara yang kita kena faham. Bila kita jaga solat dalam hidup kita, maksudnya kita sedang membahagiakan hidup kita. Tapi orang yang hidup dia tak jaga solat, maknanya dalam hidup dia sedang mengsensarakan diri dia, menjadikan hidup dia penuh dengan kecelakaan. Tanyalah orang-orang yang kena kecelakaan dalam hidup. Dunia baru, kalau kita tanya pada diri dia, macam mana keadaan pada diri kamu, punca apa yang kamu jadi macam ni? Tanya orang yang sengsara dalam hidup mereka ni, mereka akan jawab apa dia? Antara sebab kerana aku tinggalkan solat. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبي دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Amma ba'd. Para penonton dan sahabat-sahabat yang dihormati sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah di atas peluang di mana Allah masih lagi memberi kesempatan umur yang dipanjangkan di sisi Allah untuk kita meneruskan perjalanan hidup kita ini sendiri. Dan dalam perjalanan hidup kita ini, bukanlah kita dijadikan oleh Allah dalam keadaan sia-sia, tetapi Allah jadikan perjalanan hidup kita ini penuh dengan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Aku tidak ciptakan jin dan juga manusia kecuali untuk menjadi hamba kepada aku. Allah jadikan demikian. Maknanya Allah ajar pada kita ni bahawa bila kita hidup di atas dunia ini, jangan kita hidup dengan tujuan untuk nak makan, minum, tidur, bangun begitu saja, tidak. Tetapi Allah jadikan kehidupan kita ini untuk kitanya mula menjadikan diri kita hamba kepada Allah. Setiap ketika dan setiap masa, setiap saat yang kita lalui dalam hidup kita ini, diajar supaya kita hidup dengan keadaan yang kita ni beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah ini satu sikap yang mesti berlaku dalam kehidupan kita seharian, dalam kehidupan kita, dalam perbuatan kita. Apa sahaja yang kita buat, biar kita menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara sebab kenapa hidup kita ni tertekan dalam hidup kita ataupun stres. Ramai orang kita ni melalui ujian ini, ujian stres, ujian yang disebut dengan tekanan hidup, gaya hidup dia jadi dalam keadaan yang tak menentu. Punca apa dia? Punca kerana kita tak jadi hamba kepada Allah. Bila kita sudah jadi hamba selain daripada Allah, maka hidup kita ni akan jadi tekanan. Hidup kita ni jadi kesusahan dan kesukaran. Kerana apa dia? Kerana kita sudah menjadi hamba kepada selain daripada Allah. Misal contoh, saya buat contoh yang mudah. Bila kita hidup dalam keadaan kita fikir tentang makan setiap hari, misal contohnya, kita jadi stres kan. Kemarin dah makan dah, hari ni makan pula,
besok makan lagi, lusa makan lagi. Bila kita sentiasa fikir tentang mengenai makan, lalu kita akan sibuk tanya, nak makan apa? Nak makan apa? Makanan tu menjadikan diri kita ni, bila kita sentiasa fikir nak makan, nak masak apa, nak yang demikian, maka timbul tekanan dalam hidup. Tekanan dalam hidup kita. Tu contoh yang mudah, bab makan saja. Belum lagi cerita tentang mengenai bab komunikasi. Bila kita banyak komunikasi suami isteri dalam hidup kita ni, ada je benda yang kita akan jadi rasa stuck, ataupun rasa ada yang tersumbat. Cakap sikit ada benda yang salah. Cakap sedikit, kadang-kadang kita bercakap tu ada benda yang menyebabkan kita ni jadi rasa tak selesa di antara satu sama lain. Punca apa dia? Punca bila kita tidak beribadah kepada Allah. Dalam hidup kita ni Allah ajar, kalau kamu jaga ibadah dalam hidup kamu, kamu jaga diri kamu ni jadi hamba kepada Allah, kamu tidak akan jadi rasa tekanan dalam hidup. Orang yang hidup dalam keadaan yang dia sentiasa jaga hubungan dia dengan Allah, dia akan rasa enjoy dan sonok memanjang dalam hidup dia. Apa sahaja yang berlaku dalam hidup dia, dia yakin ini adalah pemberian Allah, ini adalah anugerah Allah. Yang kerana apa dia? Kerana semua benda yang terjadi dalam hidup dia ni telah disusun dan diatur di sisi Allah. Saya buat contoh yang mudah lagi, raya ni kan, bila orang kita dia ada yang jadi stres, dia kata kenapa tahun ni raya tak sama dengan tahun yang lepas-lepas. Kenapa dia tak rasa nikmat yang rasa nikmat raya tahun ini? Padahal kita tetap beraya, tapi kenapa kita tak rasa nikmat raya tersebut? Raya yang kita lalui ini. Jawabnya kerana apa dia? Kerana kita fikir bahawa raya tu mesti jadi macam raya-raya yang lepas-lepas. Itu yang menyebabkan kita jadi stres. Patutnya kita rasa syukurlah, alhamdulillah raya tahun ni lain sikit daripada tahun-tahun yang lepas. Walaupun dia lain, tapi dia merupakan satu nikmat yang Allah bagi. Kita kena rasa alhamdulillah, ni peluang kita dapat rasa nikmat raya begini. Raya dekat di perantauan, raya walaupun tak balik kampung, raya dengan keluarga, walaupun kita terpaksa mendengar khutbah di kalangan keluarga kita saja yang berkhutbah. Demikianlah dalam hidup kita. Dalam hidup kita ni Allah bagi nikmat pada diri kita. Nikmat yang sepatutnya kita nampak setiap yang terjadi itu nikmat, tetapi kita fikir ia satu kesengsaraan, maka dia akan menjadi kesengsaraan yang berpanjangan pada diri kita. Para penonton dan sahabat-sahabat sekalian, saya nak sebut bahawa dalam hidup kita ni Allah bagi ketenangan. Macam mana Allah nak bagi ketenangan pada diri kita, kebahagiaan dalam diri kita? Allah bagi satu ibadah yang menyebabkan kita ni jadi bahagia dalam hidup kita. Kita boleh jadi bahagia dengan ibadah. Apa dia ibadah yang kita jadi bahagia dalam hidup? Yang dinamakan dengan ibadah solat. Solat menjadikan hidup seorang tersebut jadi bahagia dalam kehidupan seorang, kalau dia boleh jaga. Siapa yang tak jaga solat, percayalah orang ni akan jadi sengsara. Siapa yang hidup dia tak jaga yang disebut dengan ibadah solat, bila dia tak boleh jaga ibadah solat, kesengsaraan akan berlaku dalam hidupnya. Dan kalau kita perhati elok-elok dan betul-betul pada diri kita ni, punca apa kadang-kadang orang kita ni jadi tak bahagia? Salah satunya kerana ditinggalkan solat. Bila tinggalkan solat, Allah tak jadi bahagia, tak bahagiakan hidup seorang tersebut. Saya biasa sebut dengan perkara demikian. Saya bincangkan tajuk solat pada kali ini, tuan-tuan, dalam kitab Falyafrahu ini. Masih lagi dalam kitab Falyafrahu pada bab yang ke-6, hidup sihat dengan solat. Cuma kita tukar tajuk sikit, bahagiakanlah diri dengan solat. Walaupun sekalipun saya nak sebutnya tentang dalam hidup kita ni, kita kena penting yang paling utama pada kita jaga solat. Jaga solat ni kena jaga pada diri kita. Jaga solat artinya jaga Allah. Orang yang tinggalkan solat artinya dia tinggalkan Allah dalam diri dia. Itu cara yang kita kena faham. Bila kita jaga solat dalam hidup kita, maksudnya kita sedang membahagiakan hidup kita. Tapi orang yang hidup dia tak jaga solat, maknanya dalam hidup dia sedang mensengsarakan diri dia, menjadikan hidup dia penuh dengan kecelakaan. Tanyalah orang-orang yang kena kecelakaan dalam hidup. Dunia baru. Kalau kita tanya pada diri dia, macam mana keadaan pada diri kamu?
punca apa yang kamu jadi macam ni? Tanya orang yang sengsara dalam hidup mereka ni. Mereka akan jawab apa dia? Antara sebab kerana aku tinggalkan solat. Bila aku tinggalkan solat, hidup aku jadi tak bahagia. Tuan-tuan ingat ke, kalau tuan-tuan bekerja bertungkus lumus dalam hidup tuan-tuan buat kerja hebat dan sebagainya, tiba-tiba tuan-tuan dapat duit yang banyak, rezeki yang banyak, kemudian nampak sebab tuan-tuan ingat bahagia ke hidup tuan-tuan? Tak, tuan-tuan. Allah tak jadikan kebahagiaan dengan kemaksiatan. Bila kita meninggalkan solat, maknanya kita sedang berbuat maksiat. Bila kita jaga solat, artinya kita sedang menjaga yang disebut dengan sebuah kebahagiaan yang Allah anugerahkan dalam kehidupan seseorang. Ini konsep yang kita kena faham pada diri kita. Kalau orang yang kata saya nak bahagia, macam mana cara saya nak bahagia? Kita sebut jaga solat. Jaga solat menjadikan kehidupan seorang jadi bahagia. Kalau ada orang kata, bagaimana saya nak hidup saya dalam keadaan penuh dengan ketenangan, dalam keadaan penuh dengan pada kita keseronokan dan kegembiraan, bagi tahu pada mereka, kamu jaga solat. Bila kamu jaga solat, menyebabkan dalam hidup kamu akan jadi penuh kebahagiaan, penuh kebaikan dan penuh kenikmatan yang Allah kurniakan pada diri kamu. Ini nak sebutnya gambaran apa dia? Jaga solat. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala dalam bab solat, Allah ajar pada diri kita ni, arahkan diri kita, arahkan keluarga kita, arahkan masyarakat kita supaya jaga solat. Sehingga kena ada hukum terhadap orang yang meninggalkan solat. Allah ajar pada orang yang cuma di negara kita ni tak ada hukuman tersebut. Orang yang meninggalkan solat, dia ada hukuman dia. Hukuman apa dia? Hukuman dipenjarakan dia. Dalam kitab disebut demikian. Orang ni mesti ditangkap. Pihak pemerintah kena tangkap orang yang meninggalkan solat. Kenapa? Kerana bila dia meninggalkan solat, dia telah menjadikan diri dia hidup dalam keadaan yang bukan sekadar dia je yang sengsara, bahkan dia mensengsarakan orang lain sama. Sampai peringkat demikian. Allah ajar di peringkat diri kita, aqimus salah wa atuz zakah. Ini Allah ajar sebut pada setiap seorang, kamu dirikan sembahyang dalam hidup kamu, tunaikanlah zakat. Kemudian untuk keluarga kita, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha. Arahkan keluarga kamu ni supaya solat, jaga solat. Dan kamu kena tahan dalam keadaan yang demikian, kamu kena didik dengan keadaan mereka ni jaga solat ini sendiri. Kerana apa dia? Sampai tahap demikian, nak sebutnya bahagia, hidup kita ni menjadi penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kesihatan, penuh dengan ketenangan bila kita hidup dengan keadaan jaga solat dan jaga solat pada diri kita ni. Ini solat. Dan dalam hidup kita ni, maksud solat ni, jaga solat ni, solat 5 waktu. Solat 5 waktu ni, jangan sampai peringkat orang kita tertinggal walaupun 1 waktu dalam hidup kita. Kena letak pada diri kita, hidup ni, aku mesti sentiasa solat ni jadi keutamaan dalam hidup aku. Kerana kita tak, siapa yang jaga solat, dia sedang menjaga Allah. Siapa yang tak jaga solat, dia sudah dalam keadaan yang dia telah mencuaikan hubungan dia dengan Allah. Yang ni yang menyebabkan Islam diajar supaya diri kita ni jaga solat. Kalau kita tak jaga solat ni, maknanya kita ni dengan Allah kita acuh tak acuh dalam hidup kita. Sedangkan kita tak malu ke kita dapat nikmat yang banyak, rezeki yang banyak, segala apa yang ada ni semua diberi oleh Allah kepada hamba-Nya. Tiba-tiba kita yang menjadi hamba dia ni, kita tak jaga solat kita dengan dia. Pelik betul dalam hidup kita. Orang kita ni, orang sebelah Asia ni terutamanya, dia jaga puasa tapi solat dia tak jaga. Ini kebanyakan demikian. Orang kita, dia jaga puasa. Manakala orang sebelah Asia Barat ni, mereka sibuk jaga solat, puasa pula tak jaga. Ini ramai di kalangan kita jadi demikian. Dalam hidup kita ni, keutamaan pada diri kita. Kalau kamu nak jadi hidup bahagia, kamu perhati pada hubungan kamu dengan Allah. Kat mana hubungan kita dengan Allah? Pada solat. Solat ni hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tajuk yang kita nak bincang pada kita pada kali ini, tajuk dalam bab yang ke-6 ini, pada muka surat 80, tuan-tuan dapatkan kitab Falyafrahu, maka bergembiralah. Dalam kitab ni kita dah bincang dah bagaimana nak jadikan hidup kita ni rasa gembira, rasa seronok, jaga solat pada diri kita ni.
Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Karim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, dirikanlah solat dalam hidup kamu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut demikian. Wa atuz zakah, tunaikanlah zakat pada diri kamu. Setiap harta benda kamu tu, kalau dah cukup nisab dia, cukup haul dia, wa atuz zakah, tunaikan zakat. Kerana dalam harta benda kamu tu dah ada milik orang lain. Dah menjadi milik orang lain. Dah kamu simpan harta benda kamu ni, maka di sana bila dah kamu simpan harta benda kamu, dah ada hak orang dalam duit yang kamu, dalam emas kamu, dalam harta benda kamu tu, hak orang yang kamu kena tunaikan, kamu kena keluarkan 1/40. Dia panggil demikian. Allah dia sebut aqimus salah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala kaitkan sembahyang dengan zakat? Ulama-ulama sebut banyak kali. Sembahyang hubungan kamu dengan Allah, manakala zakat hubungan kamu dengan makhluk. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini kalimah yang biasa kita dengar ni. Kalimah yang disebut, kamu jaga hubungan dengan Allah. Wa hablum minan nas, jaga hubungan kamu dengan manusia. Ni nak sebutnya pada diri kitanya dalam hidup kita ni, dalam bab hubungan dengan Allah, kamu jaga yang dinamakan dengan jaga hubungan, jaga diri kamu dengan salat. Bila kamu jaga salat, maknanya kamu jaga hubungan kamu dengan Allah. Bila kamu jaga zakat, maknanya kamu keluarkan zakat, kamu sedekah dan sebagainya, maka di saat tersebut kamu sudah menjaga hubungan kamu dengan manusia. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, warka'u ma'ar raki'in, dan kamu rukuklah bersama dengan mereka yang rukuk. Maksudnya apa dia? Semayang berjemaah lah kamu. Warka'u, kamu duduk rukuk bersama dengan mereka. Satu-satu ibadah yang kalau tuan-tuan perhati betul-betul, ibadah hanya Islam mengajar umat ni jadi rukuk. Ibadah-ibadah lain, orang-orang lain tak ada rukuk, tak ada. Kaedah mereka sujud je. Mereka sujud, kemudian sama ada mereka tegak, sama ada mereka dalam keadaan yang namakan dengan apa dia, sujud. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut warka'u, rukuklah kamu ma'ar raki'in, bersama dengan mereka-mereka yang rukuk. Ini hebatnya Islam dalam ibadah dia ajar supaya rukuk. Cuba perhati dalam agama lain, ada ajar manusia jadi rukuk? Tak ada. Pada mereka ajar sujud saja. Tapi Islam dia ajar ada qiyaman wa qu'udan, ada duduk. Kemudian ada rukuk, warka'u ma'ar raki'in, ada rukuk, wasjudu, dan juga sujud. Ni Islam ni dia ajar demikian. Ada qiyam, ada rukuk, ada yang dinamakan dengan sujud, ada yang namakan dengan duduk. Ini hebatnya, kehebatan dalam solat itu sendiri. Semua tu menyihatkan badan kamu, membahagiakan hidup kamu. Kenapa rukuk? Nak betulkan tulang-tulang kita ni, perjalanan hidup kita ni. Kalau kita berjalan tegak je dalam masa yang sama, kita ni akan jadi tulang-tulang kita ni dalam keadaan yang menjadi keras. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia ajar dalam hidup kamu nak suruh betul tulang kamu, betul tubuh badan kamu jadi sihat, kamu rukuk. Dalam solat mesti melalui solat. Kalau kamu buat dalam keadaan yang biasa, rukuk biasa, kamu tak jadi, kamu tak sihat. Tapi tulang belakang kita sakit belakang. Saya sebut banyak kali lah kepada, sebelum daripada ni, bila ada rancangan TV sebelum daripada ni jemput saya cerita tentang mengenai bagaimana sihat dengan solat. Bagaimana sihat dengan solat, saya pernah cerita bagaimana Allah jadikan qiyam ada kesihatan. Bila kita rukuk ada kesihatan. Bila kita rukuk, macam mana kita jadi sihat? Sihat apa dia? Sihat tulang belakang. Para alim ulama sebut demikian. Sihat sendi-sendi kita. Sendi-sendi kita ni akan jadi sihat bila kita ni jaga ibadah kita. Ini kelebihan dan kehebatan, dia panggil demikian. Sebab tu kalau kita perhati orang-orang yang soleh, dia jaga sangat solat. Kenapa? Solat ni bagaikan senaman untuk menyihatkan badan. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, selain daripada Allah sebut aqimus salah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut warka'u, berrukuklah kamu. Bila kamu rukuk, menyebabkan di waktu mana kamu rukuk ni, tubuh badan kamu akan jadi sihat. Dan selain daripada itu, aliran darah ini akan mengalir dengan cara yang tepat. Selain daripada berdiri, kemudian kita rukuk, kemudian sebelum daripada kita sujud,
Allah jadikan kita rukuk. Aliran darah kita ni akan kitar dengan keadaan kitar yang indah, kitaran yang tersusun. Hebatnya Allah jadikan melalui rukuk. Bila kita rukuk, menyebabkan badan kita ni, aliran darah kita ni akan betul sampai pada tempat yang sasaran yang tepat, yang menyebabkan badan kita ni Allah akan jadikan kebaikan dan kesihatan yang bertambah dalam hidup. Kita kata tu ustaz, ada orang yang dia dalam keadaan dia solat tapi dia sakit juga belakang. Ada juga. Maksudnya di kalangan kita sama ada solat kita tak sempurna, ataupun solat kita ni ada yang menyebabkan solat kita ni ada yang cacat dan sebagainya. Mengikut keadaan agamanya, bila kamu solat dengan betul, tubuh badan kamu akan jadi sihat. Itu cara dalam yang salah kita, bukan yang salah agama. Kita kena faham demikian. Ada orang tanya, kenapa saya jaga solat tapi dalam masa yang sama saya kena juga sakit tulang belakang saya. Itu kesilapan kita, bukan kesilapan agama. Kita kena faham perkara demikian. Salah kita lah tu, sama ada kita salah dalam cara kita solat, sama ada salah kita dengan cara kita berinteraksi dengan Allah. Itu kesalahan, kelemahan kita. Tapi kaedah agamanya, bila kamu ni sentiasa jaga solat dalam hidup kamu, Allah akan jadikan kesihatan itu bertambah dan bertambah pada diri kamu. Itu cara demikian. Kemudian firman Allah Ta'ala lagi, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Apakah patut di kalangan manusia ni kamu menyuruh manusia melakukan kebaikan, kamu suruh orang solat, wa tansawna anfusakum, kamu lupa pada diri kamu sendiri. Kamu lupa pada diri kamu. Di antara albir di atas dunia ni, kebaikan yang banyak di atas dunia ni apa dia? Solat. Ramai orang kita ni, dia suruh orang solat tapi dia sendiri tak solat. Ramai di kalangan kita demikian. Suruh anak-anak dia, bahkan dia rasa seronok tengok anak dia solat, rakam pula tu anak dia solat, kemudian post dalam Facebook, yang dia sendiri tak solat. Allah Subhanahu Wa Taala cerita orang yang jadi demikian. Atamuruna an-nasa bil birri. Apakah patut di kalangan manusia dia menyuruh orang melakukan kebaikan, wa tansawna anfusakum, sedangkan dia lupa pada diri sendiri. Dia tak ada gambaran, tak ada akhlak, dia panggil demikian. Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu pula memahami, membaca kitab-kitab. Allah tujukan pada ahlul kitab sebelum daripada ni. Ahlul kitab ni demikian perangai orang Yahudi ni. Orang Yahudi yang sebelum daripada ni, dia suruh orang berbuat baik tapi dia sendiri lupa pada diri dia sendiri. Diri dia sendiri dia tak ingatkan diri dia. Dia sibuk suruh orang buat. Baca Quran disebut, baca Quran, baca kitab, sedangkan dia sendiri tak buat benda yang disuruh lakukan demikian. Wa antum tatlunal kitab, kamu sendiri dah baca dah kitab, kamu dah boleh faham dah kitab ni, afala taqilun, apakah kamu tidak berakal wahai manusia? Kamu suruh orang solat, kamu sendiri tak jaga solat. Pada diri kitanya. Satu saya sebut, dalam hidup kita ni, yang pertama kena jaga solat 5 waktu. Ini asas, dia panggil demikian. Yang kedua, barulah datang solat sunat. Solat sunat. Sunat yang paling dekat dengan solat wajib ni apa dia? Solat tahajud malam. Solat tahajud malam tu paling dekat lah. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah jadikan kewajipan untuk dia bangun tahajud bagi Rasulullah. Bagi umat Rasulullah tidak jadi wajib, tapi bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi wajib dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bangun tahajud malam. Jaga solat tahajud malam ni, bangun pada diri kita. Yang ni yang menghampiri, dia panggil demikian, menghampiri pada wajib. Kemudian pahala lagi, puasa yang disebut dengan solat sunat ni apa lagi? Solat sunat duha, solat sunat yang disebut dengan sunat-sunat awabin, sembahyang sunat yang disebut dengan sebelum ba'diyah atau qabliyah. Dua-dua ni kita solat sebelum daripada masuk waktu ataupun lepas pada masuk waktu ni, solat sunat. Ataupun sunat apa dia? Solat sunat musafir, solat sunat yang waktu mana kita dalam keadaan yang gerhana, solat sunat yang semua ni dipanggil solat yang melengkapkan dalam kehidupan kita terhadap solat fardu yang kita lakukan. Itu dalam kehidupan kita demikian. Satu, bila kita ni perhati betul-betul pada keluarga kita,
Kadang-kadang orang kita ni solat fardu tu pun dia masih lagi tertinggal. Solat fardu tu, ramai mana orang kita ni tinggal solat fardu. Jangan ingat selesa. Orang yang meninggalkan solat, Allah jadikan satu neraka saqar untuk mereka sebut. Allah jadikan demikian. Tuan-tuan, kalau ada di kalangan kita ni yang meninggalkan solat, dia tinggal je solat, Allah sediakan neraka saqar untuk dia. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Mereka jawab bila ditanya pada orang dalam neraka saqar, kenapa kamu dicampak dalam neraka saqar? Lalu dia jawab, qalu lam naku minal musallin. Sesungguhnya kami di kalangan orang yang tidak solat waktu mana kami hidup dahulu. Kami tinggalkan solat. Afala ta'qilun. Bila kamu suruh orang buat baik, tiba-tiba kamu tak jaga demikian, maknanya kamu ni tak ada akal lah pada diri kamu. Allah SWT sebut demikian. Kemudian Allah jadikan solat ni juga bukan untuk kita jadi kebahagiaan, bukan sekadar untuk bahagia, bukan sekadar untuk sihat, tetapi Allah jadikan solat ni untuk jalan kita meminta pertolongan kepada Allah. Para hadirin sekalian kena ingat demikian. Dalam hidup kita, saya sebut tadi, bukan sekadar untuk nak jadi bahagia. Nak bahagia, nak tenang, bukan sekadar dengan solat saja. Bahkan solat ni akan menjadi satu jalan yang Allah jadikan pada kita untuk kita dapat pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, wasta'inu bis-sabri was-salah. Allah sebut, pohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan juga solat dalam hidup. Dalam hidup kita ni, para penonton sekalian, sahabat-sahabat sekalian, kita ni kan ada je masalah hidup. Bila kita ada masalah, kita perlu untuk minta pertolongan daripada kuasa yang jauh lebih hebat daripada kita. Sebab tu Islam larang, jangan kamu minta tolong dengan dewa-dewa yang direka ini. Jangan kamu minta tolong dengan batu-batu, kayu-kayan. Kamu jangan minta tolong dengan makhluk. Dalam hidup ni, kalau kamu nak minta tolong dengan Khalik yang menciptakan kamu. Ni cara Allah jadikan. Macam mana kita nak minta tolong dalam hidup kita pada Allah? Melalui salat. Bila kita salat, selesai saja kita salat, selesai daripada kita melaksanakan ibadah salat, minta tolonglah dengan Allah. Bagi tahu pada Allah, ya Allah, aku ni begini. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala demikian. Ni nak gambarkan tentang apa dia? Tentang bagaimana jaganya hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Ini orang kita, dia nak minta tolong, dia minta tolong dengan makhluk. Akhirnya makhluk dia tak boleh memberi pertolongan pada dia. Dia jadi kecewa dalam hidup dia. Kecewa dia. Dia minta tolong dengan apa dia? Bos dia. Bos dia tak boleh tolong dia. Bos dia tak kat mana boleh tolong. Kita minta tolong dengan Perdana Menteri. Berapa lama Perdana Menteri boleh tolong kita? Kita boleh minta tolong dengan orang yang dia ada kuasa dan sebagainya. Berapa lama orang tu boleh tolong kita? Tak lama pun orang boleh tolong kita. Yang betul boleh tolong kita apa dia? Allah dalam hidup. Oleh demikian, wasta'inu bis-sabri was-salah. Pohonlah pertolongan kamu kepada Allah dengan sabar dan juga salat. Cara nak minta tolong pada Allah, kamu salat. Kalau kamu tak salat, kamu payah untuk kamu jadi dalam hidup kamu ni menjadi orang yang dia jaga, yang dinamakan dengan hidup dia, jaga dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, sesungguhnya benda yang kamu lalui ini lakabirah, sudah pasti akan menjadi semakin besar, semakin sukar dan semakin sukar. Bila kamu ni dalam keadaan sebegini, kamu akan jadi apa dia? Bila kamu tak jaga solat dalam hidup kamu, semakin beban dalam hidup kamu. Bila kamu tak jaga solat, wa innaha lakabirah, akan pergi kepada satu benda yang membebankan pada diri kamu. Semakin berat dalam hidup kamu. Lakabirah illa 'alal khashiin, kecuali kepada orang yang jadi ringan dalam hidup kamu. Bila? Bagi orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Illa 'alal khashiin, kecuali bagi mereka yang khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini maknanya dia tak akan jadi besar lah. Kalau masalah hidup kamu tu, bila kamu semakin kamu jaga solat, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, jaga kamu solat dalam hidup kamu, kamu semakin sabar
dan kamu semakin tabah dalam hidup kamu, kamu akan menjadikan diri kamu ni kekuatan dalam hidup kamu. Lalu masalah yang kamu lalui ni semua jadi kecil, semakin mengecil pada diri kamu tersebut. Allahu Akbar. Hebat kan dalam hidup kita ni yang disebut dengan solat. Tapi orang kita, dia tak rasa penyelesaian dalam hidup dia dengan solat, tapi dia rasa penyelesaian dengan akal dia. Dia rasa demikian, aku lebih cerdik daripada aku jaga solat. Dia rasa demikian. Dalam hidup dia rasa aku ni lebih hebat. Bila dalam hidup aku ni sentiasa apa dia? Sentiasa jaga akal aku tak jaga yang disebut dengan solat ni sendiri. Bukan demikian. Jaga solat. Dengan bila kita jaga solat, maka di waktu ini kita akan jadi, semua masalah kita akan menjadi ringan dan kita akan jadi mudah melalui kehidupan kita. Dalam masa yang sama, kita kena ingat juga, solat ni merupakan asas dalam agama kita, tiang dalam tubuh badan kita ni. Kalau tuan-tuan tengok bangunan itu tegak-tegak, tinggi-tinggi tu, kenapa? Kerana dia ada asas. Dia ada asas. Kita dalam hidup kita ni, kita mesti ada asas. Asas kita apa dia? Segala benda kehidupan kita ni bertitik tolak daripada solat. Itu dia panggil demikian. Kadang-kadang kan, kalau kita tanya, kenapa orang kita ni kalau raya dia nak balik kampung? Dia jawab, nak jumpa dengan ibu dan ayah. Kenapa dengan ibu ayah? Kenapa dengan ibu ayah? Dia jawab, kerana itu merupakan asas dalam kekeluargaan kami. Datangnya kami ni kerana asas kami ibu dan ayah. Baik, demikian juga dengan jasad kita. Jasad kita ni ada asas. Asas pada jasad kita ni apa dia? Solat. Tiang yang mengukuh dalam jasad kita. Kenapa orang kita, kalau dia ada masalah, dia ada dalam apa-apa pun, dia tak balik pada asas? Kenapa kita ni pergi selain daripada yang namakan dengan yang digambarkan dalam hidup kita ni sebagai ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak balik pada perkara yang asas. Asas kita apa dia? Solat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, as-salatu imaduddin. Rasulullah sebut demikian. Sembahyang ni asas dalam hidup beragama. Faman aqamaha faqad aqamad din. Siapa-siapa yang mendirikan solat, dia sedang mendirikan agama. Wa man tarakaha faqad hadamad din. Rasulullah sebut, siapa-siapa yang dia meninggalkan solat, dia sedang menghancurkan agama dalam tubuh badan dia. Itu maknanya besarnya nilai solat. Islam ajar, kalau kamu nak suruh asas kamu jangan goyang, kamu jaga solat pada diri kamu. Bila kamu jaga solat, asas kamu tu tak bergoyang lah. Asas kamu semakin mengukuh. Tapi bila kamu meninggalkan solat, asas kamu tu jadi goyang je. Asas kita ni semakin lama semakin kecil, semakin lama semakin tak ada. Akhirnya bila kita sentiasa tinggal solat, kita jadi tak keruan. Hidup kita ni tak menentu. Pergi buat yang tu tak menjadi, yang ni tak menjadi, yang ni tak menjadi. Kenapa? Solat kamu tak jaga pada diri kamu. Saya sering kali bila orang datang mengadu masalah pada diri saya akan tanya, solat macam mana solat? Oh, dia kata solat masalah lah Ustaz. Tu punca. Kita sebut demikian. Tu punca. Dalam hidup kita ni, masalah yang sering kali berlaku dalam hidup kita ni, segala berpunca daripada solat. Solat kita tak jaga. Solat, maksud saya nak suruh jaga solat. Jaga solat 5 waktu tu. Jaga solat 5 waktu tu terlebih dahulu. Orang kita ni nak jaga solat 5 waktu pun kita dalam keadaan yang masih lagi tak tahu ke mana dalam kehidupan kita. Bagaimana kita nak jaga dalam soal-soal yang lain dalam hidup kita? Kita tak pandai nak jaga perkara-perkara yang sedemikian rupa. Wa'mur ahlaka bis-salah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, solat ni wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, suruhlah keluarga kamu untuk solat. Wastabir 'alaiha, dan kamu hendaklah tekun bersabar menunaikannya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut demikian. La nas'aluka rizqa. Aku tak mengharapkan daripada kamu rezeki kepada aku. Bila kamu tak solat pun bukan kerana aku nak suruh kamu solat itu maka datang rezeki pada aku, tak. Tapi wal akibatu lil. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, nahnu narzukuka. Kerana aku yang bagi rezeki pada kamu. Allah kaitkan dengan ayat ni. Wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa. Aku tak mengharapkan pada kamu rezeki. Kamu kena ingat, bukan aku nak supaya kamu bila kamu jaga solat maka rezeki aku bertambah.
bukan aku ni bertambah kerana rezeki solat kamu, tak. Tapi nahnu narzuq, yang bagi rezeki pada dalam hidup kamu akulah. Macam mana aku nak bagi rezeki pada kamu, nak jadikan diri kamu ni bahagia dalam hidup? Kamu jaga solat lah. Bila kamu jaga solat, wal aqibatu lil taqwa, lalu Allah Subhanahu wa taala sebut, dan kesudahan yang baik bagi orang yang dia menjaga solat, artinya dia mendapat takwa dalam kehidupan dia. Cara Allah ajar pada kita demikian. Wal aqibatu lit taqwa, Allah ajar demikian pada kita. Kalau kamu dah solat, kamu akan jadi manusia yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Meninggalkan ibadah solat bermaksud membuang asas beragama, mempercepatkan azab dalam hidup seorang, kemudian mendukacitakan hidup. Siapa-siapa yang dia tinggal solat, dia akan duka cita dalam hidup dia. Orang yang tinggal solat ni macam orang yang hidup dia dalam keadaan apa dia? Dia makan hisap dadah lah. Bagaikan orang yang tagih dalam diri dia, hidup dia dengan arak, ketagih yang benda-benda yang kotor. Jadi, orang yang hisap dadah ni bahagia ke tuan-tuan? Tak. Tuan-tuan ni orang yang minum arak ni bahagia ke dalam hidup dia? Tak. Allah jadikan kesesaraan. Badan dia busung, akal dia hilang, kemudian keluarga dia entah ke mana. Minum arak sampai peringkat mabuk, menjadikan rosak dalam kehidupan, langgar orang dan sebagainya. Ni nak gambarkan tentang orang yang hidup dalam keadaan yang dianya sendiri tak jaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Atau kita dalam tempoh sebegini, kita sentiasa minta supaya desakan berlaku pada pihak pemerintah, tolonglah dalam tempoh sebegini kita ambil peluang untuk apa dia? Yang kalau boleh susun kembali masyarakat kita ni. Jangan arak yang terbebas, dalam keadaan yang bebas begitu, jangan. Kemudian orang yang nak minum arak ni, dia kena minum tempat dia. Jangan minum kemudian lepas pada sebut dalam keadaan yang dia bebas untuk dia nak naik kenderaan, bawa kenderaan, langgar orang, mati orang dan sebagainya. Pihak pemerintah kita minta sangat, pihak pemerintah yang kerajaan baru ni melaksanakan secepat mungkin undang-undang sebegini. Dan kita minta supaya kita desak kilang-kilang arak ni mesti diperkecilkan ataupun ditiadakan, supaya apa dia? Masyarakat kita ni hidup dalam keadaan harmoni, hidup dalam keadaan lebih tersusun pada diri kita. Ni hidup ni jadi tekanan pada kita dalam suasana masyarakat yang sebegini. Ni tanggungjawab lah, tanggungjawab orang yang ada kuasa. Pelik kan? Kawasan orang Islam tiba-tiba penuh dengan benda-benda yang memabukkan. Tu kerana apa dia? Kerana bila kita ni dah mula tinggalkan solat, masuklah benda-benda yang macam tu. Jaga pada diri kita dengan solat, keutamaan pada diri kita. Bila kita boleh jaga yang demikian, insya-Allah kita akan jadi selamat pada diri kita. Dan kita konsisten sebut demikian. Sama ada zaman dahulu, zaman sekarang, zaman kerajaan mana pun kita sebut arak tetap jadi haram, memabukkan. Kena susun balik. Saya waktu mana jadi ahli majlis Bandaraya Shah Alam, di antara benda yang kita sentiasa tekankan ialah tentang arak ni, soal arak. Kenapa dia jual terbuka sangat? Kenapa dia diberi lesen di tempat-tempat yang awam dan sebagainya? Pada orang-orang yang ramai boleh nak akses beli arak tu mudah. Padahal nak beli dadah tak boleh. Beli arak dalam keadaan yang senang. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada kita, arak ni ummul khaba'is, ibu kepada segala maksiat. Ibu segala kemaksiatan. Punca apa jadi demikian? Nak puncanya, nak sebutnya kerana kita tak faham bahawa di antara benda yang paling utama pada kita untuk kita nak jaga solat. Apa pada jaga solat? Barulah kamu dalam keadaan kamu jaga yang lain, yang menyebabkan diri kamu selamat. Sebab tu Allah kaitkan dengan solat ni dengan arak. La taqrabus solah wa antum sukara. Jangan kamu dekat dengan solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Allah kaitkan dengan cara demikian. Kenapa Allah kaitkan? Nak sebutnya gambaran bagaimana ada di kalangan umat manusia yang hidup dia dalam keadaan yang sibuk dengan urusan dunia sehingga tertinggal yang disebut dengan urusan akhirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang dia kena pergi ke akhirat Allah Subhanahu Wa Taala kehidupan. Sebab tu siapa yang meninggalkan solat mendukacitakan hidup. Dukacita sungguhlah hidup kita. Kemudian menghilangkan keberkatan rezeki. Siapa-siapa yang meninggalkan solat, gaji dia, segala upah dia, segala ganjaran dia, semua tak ada keberkatan. Hilang berkat terus.
Kerja sejak daripada pagi sampai pada tengah malam, baru balik ke rumah. Balik-balik penat, tidur. Tapi yang dia sendiri tak solat, hilang berkat rezeki dia. Yang ni yang menyebabkan pada diri kita ni, dalam hidup kita ni, kita dapat kadang-kadang banyak dah. Kita rasa, orang tanya berapa gaji? 9,000. Gaji 9,000. Lepas tu cukup ke? Tak cukup. Tak cukup. Allahu Akbar. Ada orang yang gaji 900. Kita tanya pada dia, cukup ke? Alhamdulillah Ustaz. Cukup-cukup bulan habis duit saya 900. Anak berapa orang? Anak 6 orang. 6 orang. Kamu boleh hidup ke dalam keadaan demikian? Ni nak sebutnya gambaran bagaimana Islam ajar dalam hidup kita ni, jaga pada diri kita solat itu sendiri. Jaga keberkatan hidup, menghilangkan keberkatan rezeki yang dapat. Siapa yang tinggalkan solat, kerjalah sebesar mana pun pangkat. Naik kita ni kadang-kadang orang lantik kita ni jadi yang berhormat. Orang lantik kita jadi apa dia? Jadi yang disebut yang amat berhormat. Kita dilantik menjadi yang di-Pertuan Agong. Misalnya contoh, kalau tinggal solat tak ada nilai langsung. Hodoh terus, wajah pun hodoh, rezeki pun hilang disebut dengan keberkatan rezeki. Rezeki itu ada tapi tak ada berkat. Berkat ni yang hilang dalam hidup kita. Menghodohkan wajah seseorang. Kalau tengok dalam hidup orang yang tak jaga solat, lagi tua lagi hodoh, lagi berumur lagi buruk perangai itu, menjarakkan nilai persahabatan. Dan bila orang yang tinggalkan solat, dia akan menjauhkan persahabatan di antara satu sama lain. Ini di antara kita jadi demikian. Kemudian dalam masa yang samanya menghilang dan bakal mengundangkan beberapa perkara yang buruk lain dalam kehidupan seorang tersebut. Bahkan solat juga adalah amalan pertama yang akan ditanya di hadapan Allah. Kita sebut ni, kenapa solat? Kerana solat juga soalan yang pertama yang akan disoal di hadapan Allah. Bila kita meninggal dunia, masuk dalam kubur, di akhirat nanti dia akan ditanya soalan demikian. Inna awwala ma yuhasabu bihi al-abdu yaumal qiyamah min amalihi salat. Salatu disebut demikian. Di antara awal yang akan dihisap seorang hamba di hari kiamat nanti daripada amalan dia yang disebut dengan solat. Solat ni akan ditanya yang awal-awal sekali. Bila kita menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita menghadap depan Allah, soalan yang pertama yang akan tanya pada kita apa dia? Solat. Kalau berjayanya soalan tentang solat, barulah dia ambil kira yang lain. Soalan-soalan yang lain baru dia tanya, macam mana puasa, macam mana zakat, macam mana haji, macam mana kamu dengan negara kamu, bagaimana. Semua ni dia akan disoal kita di waktu mana kita berada di akhirat Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Ni di antara hebatnya solat kepada kesihatan tu. Tuan-tuan boleh tengok baliklah dalam perbincangan yang panjang. Bila kita solat, maka akan sihat tu badan kita dalam kehidupan kita ini sendiri. InsyaAllah tersambung pada akan datang nanti dalam membicarakan tentang tajuk yang ini. Mudah-mudahan tuan-tuan boleh rujuk balik dalam kitab Falyafrahu yang telah saya huraikan panjang dalam bab ini. Mudah-mudahan Allah bagi kebaikan yang terusan dalam kehidupan kita. Terima kasih di atas kesempatan yang baik ini. Terima kasih di atas kesudian tuan-tuan bersama sekejap. Mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan ini berterusan dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma khtin ajalana bihusnil khatimah wa la taqtin ajalana bisu'il khatimah. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dhurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat. Wa min dhurriyyatina, dan juga zuriat-zuriat kami. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhan kami, terimalah doa-doa yang kami pohon ini ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat sekalian, bangunan yang saya berada ini
merupakan bangunan yang kita bercadang untuk mewakafkan, dan kita beli dan kita wakafkan. Sejumlah lebih kurang 5 juta kita perlukan, 3 blok terhadap kawasan ini. 3 blok ini kita telah bersedia untuk membayarnya setelah mana 3 bulan yang akan datang nanti. Saya mencari seramai lebih kurang 1,000 orang para pewakaf yang berjumlah sebanyak 5,000 setiap seorang. Hubungi talian ini dan setiap nama itu kita akan letakkan di bawah nama-nama Allah. Kemudian kita akan tampalkan di dinding terhadap bangunan ini, dijadikan untuk kemudahan bagi siapa yang berniat untuk mewakafkan bangunan ini. Tuan-tuan jangan risau. Selama mana ada bangunan ini, selama itulah pahala kita akan berpanjangan dan berpanjangan. Ambillah kesempatan di saat mana kita mempunyai peluang yang Allah bagi pada diri kita ini untuk sama-sama kita menyuburkan dan mewangikan kubur-kubur arwah-arwah ayah kita, arwah ibu kita, arwah-arwah yang telah meninggal dunia. Dan tak lupa kita pun bakal arwah yang kita akan mewakafkan bangunan ini, pahala-pahala akan berpanjangan dan berterusan. Setakat ini kami telah bersedia untuk membeli daripada pemilik yang bukan Islam kepada menjadi milik orang Islam pula. Mari bersama dengan kami, mudah-mudahan Allah jadikan kebaikan kepada dalam wakaf-wakaf di kalangan kita, kepada para pewakaf yang telah mewakafkan ini. Wallahu a'lam.